Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 4. Baiklah pelajar, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat objektif pembelajaran. Pelajar akan dapat menjelaskan sebab-sebab penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Yang kedua, pelajar akan dapat menjelaskan cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Dan ketiga, menjelaskan kepentingan mempertahankan fakta. Dan yang keempat ialah menilai kepentingan sifat berani dalam menyuarakan pandangan dengan beretika. Okey, marilah kita sama-sama melihat mengapakah orang Melayu menentang Malayan Union. Okay. Ini adalah antara sebab-sebab orang Melayu menentang Malayan Union. Sebab orang Melayu menentang Malayan Union, Malayan Union telah mengubah status tanah Melayu daripada negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Faktor yang kedua adalah raja-raja Melayu telah kehilangan kuasa. Misalnya, raja-raja Melayu hanya berkuasa dalam membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Faktor yang ketiga ialah cara British mendapatkan persetujuan tidak disetujui oleh orang Melayu. Contohnya, mereka telah mendapatkan persetujuan daripada raja-raja Melayu dengan cara yang dianggap yang tidak sah. Yang keempat ialah Sultan diperdayakan. Di mana Sultan Perak, Sultan Kedah dan Sultan Selangor mendakwa mereka telah diperdayakan oleh mereka. Yang kelima, faktor yang kelima ialah Sultan mendakwa mereka telah diugut. Ada beberapa Sultan mereka telah mendakwa mereka telah diugut untuk menandatangani perjanjian Malayan Union tanpa menyedari akibat. Dan akhir sekali, Sultan tidak diberi peluang mendapatkan nasihat daripada pembesar-pembesar negeri. Tuanku Syed Putra Jamaluddin rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan mereka. Okey, ini adalah ada 6 sebab mengapa orang Melayu mula menentang Malayan Union. Sekarang kita akan membincangkan cara-cara penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Terdapat 2 cara. Satu melalui raja-raja Melayu, yang kedua adalah melalui tindakan rakyat. Penentangan orang melalui raja-raja Melayu. Cara yang pertama, orang raja-raja Melayu menentang Malayan Union ialah membawa kes Malayan Union ke Mahkamah Tinggi England. Dalam persidangan raja-raja Melayu di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, raja-raja Melayu telah memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Cara kedua, raja-raja Melayu telah menghantar surat bantahan ke London. Misalnya Sultan Kedah dan Perak dan Sultan Johor telah mengutus surat bantahan kepada George Henry Hall yang mendakwa baginda telah diperdayakan oleh mereka.
Terdapat juga raja-raja Melayu yang menghantar telegram ke London. Contohnya, Tuanku Syed Putra Jamul Lair juga telah mengirimkan telegram kepada British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap tindakan Michael. Cara yang ketiga adalah raja-raja Melayu menyokong Kongres Melayu. Mari kita lihat. Beta mahu memperingatkan apabila hendak ditubuhkan sebarang badan atau pertubuhan Melayu yang besar, janganlah kita lupa agama sebagai sebahagian daripada tanggungjawab pertubuhan itu kelak. Cara seterusnya raja-raja Melayu menentang Union ialah Permaisuri Perak telah memimpin gerakan menentang Malayan Union. Tuanku Permaisuri Perak, Raja Perempuan Kalsum, telah mengetuai barisan hadapan perarakan bersama-sama dengan wanita negeri Perak. Inilah penglibatan kerabat diraja dalam menentang Melayu Union. Dan seterusnya, raja-raja Melayu juga telah memulaukan upacara pelantikan Gubernur Malayan Union. Raja-raja Melayu tekad melakukan upacara pelantikan Gubernur Melayu Union yang pertama, iaitu Sir Edward Gen, dan mereka telah mengadakan sidang akhbar. Baiklah, sekarang kita akan melihat penentangan Melayu Union melalui rakyat. Cara pertama rakyat membantah Malayan Union adalah menggunakan akhbar Melayu. Akhbar Utusan Melayu, Majlis dan Warta Negara telah menyuarakan bantahan dengan keras, mengecam dan juga mengutuk Malayan Union kerana merugikan orang Melayu. Akhbar juga telah menyeru orang Melayu mengadakan perhimpunan besar-besaran untuk menolak Malayan Union. Cara kedua ialah penglibatan golongan cendekiawan membantah Melayu Union. Tokoh-tokoh pentadbir Melayu, tokoh wanita telah menggerakkan orang Melayu untuk menentang Melayu Union dengan pelbagai strategi, khususnya dalam mengadakan rapat umum dan perhimpunan menentang Melayu Union. Cara ketiga ialah rakyat telah membantah menggunakan Persatuan-Persatuan Melayu. Syarikat bekerjasama Saiburi, Seberkas, Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor dan juga Persatuan Melayu Johor telah berjaya menghimpunkan orang Melayu untuk membantah Malayan Union. Pertubuhan Melayu telah ditubuhkan dan diaktifkan semula, kemudian menjadi penggerak untuk menganjurkan rapat umum bagi membantah tindakan Michael. Seterusnya, rakyat telah membantah penglibatan rakyat di negeri Kedah dan juga Johor. Rakyat di Kelantan, Kedah dan Johor dengan ribuan orang-orang Melayu telah mengadakan perhimpunan untuk menunjukkan bantahan kepada Malayan Union. Misalnya, di Kelantan,
rakyat terlibat dalam jumlah 10,000 orang, manakala di Kedah 50,000 rakyat membanjiri perhimpunan membantah Melayan Union. Baiklah, tindakan seterusnya rakyat menentang Melayu Union adalah melalui Kongres Melayu. Berperang panjang kita. Pada hari ini, marilah kita tunjukkan kepada dunia roh dan semangat datuk nenek kita itu masih ada lagi dengan kita. Kita masih boleh mengangkat kepala kita dan menatap dunia bagaimana orang benar dan kuat membuatnya. Hidup On! Hidup On! Hidup On! Hidup On! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Hidup Melayu! Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Usahalah sebagaimana kita belum pernah berusaha. Hidup On! Hidup On! Hidup On! Hapuskan Melayan Union! Baiklah, antara lain tindakan rakyat menentang Melayu Union ialah pada 11 Mei 1946 dalam Kongres Melayu ketiga yang berlangsung di Johor Bahru, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Perkembar atau United Malays National Organisation UMNO ditubuhkan sebagai wadah politik ulung orang Melayu menentang Malayan Union. Datuk On bin Jaafar dipilih sebagai Yang di-Pertua yang pertama. Baiklah pelajar, tadi kita telah membincangkan cara-cara orang Melayu dan juga raja-raja Melayu menentang Melayu. Sekarang kita akan membincangkan kepentingan mempertahankan Baiklah pelajar, di sini cikgu akan kemukakan satu soalan, iaitu gagasan Melayu Union menyedarkan orang Melayu tentang kepentingan maruah bangsa. Mengapakah maruah bangsa penting untuk dipertahankan? Okey, untuk menjawab soalan ini, marilah kita sama-sama melihat petikan video ini. Tempoh antara tahun 1946 hingga 1948 akan kekal terpahat sebagai sejarah pedih bangsa dan ketuanan Melayu di tanah air mereka sendiri. Gagasan Malayan Union British 1946 dengan jelas meletakkan tanah Melayu sebagai sebuah tanah jajahan mahkota British. Segala kuasa politik dan pentadbiran adalah dalam bidang kuasa British, sementara raja-raja Melayu hanya bertanggungjawab terhadap hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Keadaan ini sekaligus menidakkan hak keistimewaan dan ketuanan orang Melayu di tanah air mereka sendiri, serta meletakkan orang Melayu, penduduk pribumi setaraf dari segi politik, ekonomi dan sosial dengan kalangan pendatang asing. Setelah kita melihat keratan video tadi, dapatlah kita simpulkan berkaitan dengan kepentingan menjaga maruah bangsa. Yang pertama, cikgu bimbing
cikgu bimbing bagaimana kita mengeluarkan isi fakta huraian contoh. Itu Melayu Union meletakkan tanah Melayu sebagai tanah penjajahan mahkota British yang menyebabkan maruah bangsa Melayu tercabar. Dalam hal ini, segala kuasa bentuk politik dan juga pentadbiran adalah di bawah kuasa mutlak British, manakala Raja-Raja Melayu hanya bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam dan juga adat istiadat. Contohnya, kehilangan kuasa Raja-Raja Melayu menidakkan hak keistimewaan dan ketuanan orang Melayu. Oleh itu, keadaan ini meletakkan orang Melayu sebagai penduduk pribumi setaraf dari segi politik, ekonomi dan sosial dengan pendatang asing. Ni beginilah cara kita ingin menulis untuk membuat soalan perbincangan. Baiklah, pembincangan kita seterusnya ialah membincangkan kepentingan sifat berani dalam perjuangan. Cikgu akan memberi satu soalan pemikiran, di mana soalan begini: ikat sifat berani penduduk tanah Melayu berjaya menghalang pembentukan Malayan Union. Cikgu akan bimbing bagaimana fakta dan juga contoh. Pelajar boleh mengembangkan fakta huraian contoh ini selepas berakhirnya pembelajaran hari ini. Okey, sifat keberanian mempertahankan negara tercinta. Contohnya, pejuang negara seperti Datuk Mahathir Bela, Tok Janggut, Rosli Dobi telah mati berjuang menentang penjajah Inggeris. Keberanian memperjuangkan kebenaran agama. Menentang penjajah kerana penjajah ingin menghancurkan agama Islam, seperti perjuangan Haji Rahman Limbo, Tok Kenali dan ulama-ulama dahulu dalam gerakan Islam. Sifat keberanian menjaga maruah bangsa. Raja-Raja Melayu, UMNO dan pertubuhan-pertubuhan Melayu telah bersatu mengadakan demonstrasi dan rapat umum untuk membantah pelaksanaan Malayan Union. Baiklah pelajar, kita telah menghampiri di akhir pembelajaran kita. Bolehlah cikgu buat kan? Reaksi rakyat tempatan menentang Malayan Union adalah kerana ketidakpuashatian orang-orang Melayu terhadap ciri-ciri Malayan Union, sebabkan timbullah gerakan menentang Malayan Union. Terusnya, kita telah membincangkan tadi kepentingan mempertahankan maruah bangsa serta kepentingan sifat keberanian dalam perjuangan. Baiklah pelajar, setakat ini saja perbincangan kita pada hari ini. Harap pelajar dapat mengulang kaji seterusnya tajuk ini. Sekian, terima kasih.